Salam Satu Malaysia, Best 510 edisi 23 September bersama saya, Reddy Robin. Antara tumpuan hari ini, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang akur dengan pelantikan Azmin Anis sebagai Menteri Besar Selangor dan menyifatkan PAS langsung tidak terkilan dengan penolakan calon daripada parti itu untuk jawatan berkenan. Namun, beliau mahu Azmin memikul amanah yang diberikan Sultan Selangor dan rakyat Selangor bagi menyelesaikan isu pengganti Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Sedikit perkembangan luar negara, Kementerian Luar terus memantau rapi situasi semasa di Yaman bagi memastikan keselamatan dan kebajikan semua rakyat Malaysia yang berada di negara itu terjamin. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan Majlis Keselamatan Negara MKN melalui Kedutaan Besar Malaysia di Sana'a telah pun mengambil tindakan untuk membantu lebih 440 pelajar dan rakyat Malaysia. Mereka kini ditempatkan di pusat penginapan sementara di Sana'a dan dibekalkan makanan, bekalan air bersih dan keperluan lain sehingga keadaan selamat untuk mereka kembali ke asrama dan kediaman masing-masing. Anggota perubatan Cuba mula bertolak ke Sierra Leone untuk menjalani persiapan terakhir sebelum memulakan misi menyelamat menangani penularan virus pembunuh Ebola. Bagi mengelak jangkitan, semua anggota misi diberi demonstrasi termasuk prosedur betul menggunakan baju pelindung dan diwajibkan menjalani simulasi memberi bantuan perubatan kepada pesakit. Kerajaan Cuba sebelum ini mengumumkan bersedia menghantar pasukan yang dianggotai 165 petugas perubatan terdiri daripada 62 doktor, 103 jururawat ke negara Timur Afrika Oktober ini. Sementara di Liberia, pusat rawatan terbesar negara itu telah merawat 112 pesakit sehari selepas ia memulakan operasinya. Namun belum dapat disahkan semua pesakit yang dimasukkan di pusat itu positif virus Ebola. Sementara menunggu pengesahan, keadaan pesakit dipantau dan diberi rawatan jangkitan lain seperti malaria. Lagi perkembangan tempatan, Johor akan memutuskan cadangan menaikkan kadar tarif air negeri itu selewat-lewatnya awal tahun depan. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Hasni Mohamad, cadangan syarikat air Johor SAG Holdings Sdn Bhd untuk menaikkan kadar itu sebanyak 20% dibuat sejak setahun lalu, namun ia ditangguh ekoran kenaikannya terlalu tinggi berbanding kos kehidupan di Johor. Kali terakhir Johor membuat semakan kadar tarif ialah pada tahun 2011. Seorang wanita berusia 30 tahun kembali ke pangkuan keluarganya di Felda Gunung Bongsu, Mahang Kulim, Kedah selepas tidak sanggup lagi menjalani kehidupan perit di Jambi, Indonesia. Namun dia tidak pulang keseorangan, malah bersama suami dan seorang anak mereka. 5 tahun lalu dia nekat meninggalkan keluarga mengikut kekasih hatinya ke wilayah Sumatera Selatan. Seorang pekerja kargo di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Petaling Jaya atas pertuduhan mengeluarkan kenyataan di media sosial berhubung amaran pelancaran misi mengebom di beberapa tempat. Syafiq Abdul Rahim, 24 tahun, didakwa mengeluarkan kenyataan itu melalui Facebook atas profil Persatuan Kongsi Gelap Melayu dengan niat menakutkan orang awam. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di stesen minyak Caltex Subang Jaya 24 Ogos lalu. Bagi pertuduhan itu, Syafiq didakwa mengikut Seksyen 505/B Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Seterusnya saya serahkan pada Norlela dan Suhaimi untuk Nasional 5 dan pastinya lebih banyak perincian dan perkembangan lain akan kami bawakan untuk anda. Saya Reddy Robin kembali menemui anda sejam dari sekarang. Salam Satu Malaysia. Atas perkenan Sultan Selangor, Muhammad Azmin Ali angkat sumpah jawatan Menteri Besar Selangor ke-15.
Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ini Nasional 5 langsung dari Studio 3 RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Saya Suhaimi Muhammad dan juga saya Nurlela Muhammad Nur. Dan saudara, kami bawakan kepada anda paparan utama untuk hari ini. Malaysia sasar 60% golongan muda ambil jurusan pendidikan STEM. Keluar kenyataan lancar misi bom pekerja kargo didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya. Fokus hari ini ialah kempen pilihan raya kecil Dun Pengkalan Kubur. Tinggal 2 hari saja lagi. Parti dan juga calon giat memperhebat kempen untuk menambat hati pengundi. Perkembangan pilihan raya kecil Dun Pengkalan Kubur dan juga kejayaan UMK mencatat nama dalam Malaysia Books of Record kerana mempersembah tarian menghadap rebab paling ramai seketika nanti. Fokus dari negeri di bawah bayu hari ini, generasi muda khususnya pelajar IPT perlu diberi pendedahan mengenai bahaya jenayah rasuah kepada bangsa dan negara. Program peningkatan ekonomi serta pembasmian kemiskinan luar bandar fokus dari Sarawak. Jumlah miskin tegar semakin berkurangan dengan projek pembangunan hab pertanian di tanah tinggi di kawasan Ulu Baram. Usaha Kementerian Kebajikan Wanita dan Keluarga telah menampakkan hasil yang ketara. Dengan berpendapatan rendah, menikmati kehidupan lebih selesa. Disertai hampir 100 peserta terdiri daripada penerima asnaf zakat, Majlis Agama Islam Melaka MAM menerusi aktiviti pertanian moden telah menampakkan hasilnya sejak projek dibangunkan Mei tahun lalu. Peluang pekerjaan di ladang moden membolehkan mereka memperolehi pendapatan RM1,500 sebulan serta disediakan rumah yang selesa. Pastinya lintas langsung akan kita bawakan seketika nanti dari Kelantan, Sabah, Sarawak dan juga Melaka, dan kita lebih dahulu berikan the fokus ini. Yakin dengan sokongan padu parti selain PAS dan DAP, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berlantik Timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali sebagai Menteri Besar baru. Baginda berharap Muhammad Azmin dapat melakukan tugas dengan penuh tanggungjawab, ikhlas, berintegriti serta sentiasa mendahului kepentingan rakyat dan negeri. Perkara tersebut dinyatakan Setiausaha Sulit Selangor Datuk Muhammad Munir Bani dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pejabat istana. Sultan Selangor sudah mengambil maklum bahawa Menteri Besar Selangor perlu dilantik dalam kalangan ADUN daripada PKR untuk mendapatkan kepercayaan majoriti dan sokongan daripada PKR di Dewan Negeri Selangor. Kelewatan pelantikan Menteri Besar Selangor kali ini disebabkan pergolakan dalaman PKR serta ketidaksefahaman parti-parti dalam Pakatan Rakyat berhubung isu pencalonan nama Menteri Besar. Selain itu, keengganan DAP dan PKR mematuhi surat dari istana bertarikh 27 Ogos 2014 menyukarkan lagi tindakan Sultan Selangor yang terpaksa meneliti calon-calon lain dalam PKR yang tidak dicalonkan sebagai Menteri Besar Selangor. Kenyataan tersebut juga memaklumkan bahawa Sultan Selangor tidak pernah mencampuri dalam urusan pentadbiran kerajaan negeri selain daripada menasihati Datuk Menteri Besar Selangor. Dalam urusan pelantikan itu, Sultan Selangor hanya bertindak menurut budi bicara baginda sebagaimana yang diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959. Episod Kemelut Politik Selangor terlerai dengan ADUN Bukit Antarabangsa Muhammad Azmin Ali mengangkat Sumpah Menteri Besar yang ke-15. Istiadat angkat sumpah dan ikrar aku janji serta pengurniaan surat cara lantikan berlangsung di Istana Alam Shah Kelang di hadapan Sultan Sharafuddin Idris Shah. Istiadat berlangsung pada pukul 10.42 pagi mengakhiri kemelut pemilihan Menteri Besar Selangor yang telah berlarutan selama 2 bulan. Muhammad Azmin, 50 tahun yang juga Timbalan Presiden PKR dan anggota Parlimen Gombak mengambil alih jawatan Menteri Besar daripada Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim yang memegang jawatan berkenaan lebih 6 tahun bermula 2008. Turut hadir pada istiadat ini isteri Muhammad Azmin, Syamsidah Taharin dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Kusrin Munawi. Kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan.
Dilahirkan di Singapura pada Ogos 1964, Muhammad Azmin mendapat pendidikan awal di Sekolah Gurney Road 2 Kuala Lumpur dari 1971 hingga 1976. Untuk pendidikan menengah pula di Sekolah Tinggi Setapak dan Institut Teknikal Kuala Lumpur. Muhammad Azmin menyambung pelajaran di Universiti Minnesota Amerika Syarikat. Timbalan Presiden PKR ini dilantik menjadi wakil rakyat selepas pilihan raya umum 2008. Di peringkat parti, Muhammad Azmin pernah memegang jawatan sebagai Ketua PKR Sabah, Wilayah Persekutuan dan kini Selangor. Jalankan tanggungjawab dengan amanah dan baik. Reaksi ringkas Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang untuk Muhammad Azmin selepas istiadat mengangkat sumpah Menteri Besar Selangor bagi menggantikan Tan Sri Abdul Khalid. Assalamualaikum. Dan kami mengharapkan supaya kemelut di Selangor selesai dengan baik dan Pakatan Rakyat dapat meneruskan pemerintahan mengikut proses yang selanjutnya. Ya. Hubungan PAS sendiri dengan PKR macam mana sekarang? Macam saya sebut dalam pertama, kita terus dalam Pakatan Rakyat. Ya. Sekarang tak ada perubahan. Ya. Masih dalam Pakatan Rakyat. Datuk Seri, adakah Datuk Seri terkilat ketiga calon yang dikemukakan kepada istana PAS tidak selected sebagai MP? Saya sudah sebut PAS tidak tak jadi MP. Dan ketika ditanya kemungkinan akan wujud jawatan timbalan Menteri Besar bagi membolehkan wakil PAS turut serta dalam kepimpinan tertinggi Kerajaan Selangor, Datuk Seri Abdul Hadi menyerahkan keputusan itu kepada Kerajaan Negeri Pimpinan Azmin, Perlembagaan Negeri juga Sultan Selangor. Akor dengan keputusan Baginda Sultan Sharifuddin Idris Shah melantik Muhammad Azmin sebagai Menteri Besar Selangor, rakyat di negeri paling maju ini mengharapkan tiada lagi perebutan untuk jawatan berkenaan. Apa yang dimahukan rakyat, pemimpin berintegriti serta mengharapkan kebajikan rakyat terbela. Dan keselamatan negeri di tahap yang tertinggi dan memelihara. Mana yang Sultan akan ambil keputusan, kita terima saja apa dia ambil keputusan. Jadi kita bagi peluangkan sama yang Menteri Besar baru. Kami tengok apa dia boleh bantu sama rakyat. Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar baru ini supaya dapat bekerja keras untuk bersama-sama dengan rakyat dan jangan terlalu banyak berpolitik. Kerana kita tak mahu nanti politik-politik yang berlaku sekarang ni yang menjejaskan perpaduan rakyat di negeri Selangor. Ini yang kita tak nak. Dan kita kurangkan berpolitik, banyakkan bekerja. Yang itu yang kita nakkan. Saya harap dia boleh buat yang terbaik untuk rakyat. Kita mengalu-alukan kerjasama Menteri Besar bersama dengan rakyat. Sebab kami sangat perlukan seorang yang pemimpin yang berjasa, baik dan berkomitmen kepada rakyat. Kita sebagai rakyat Selangor harus menerimanya dengan hati terbuka. Maka justru itu saya berharap selepas saja pelantikan Menteri Besar baru iaitu Saudara Azmin Ali, maka tiada lagi lah masalah-masalah yang akan timbul. Harapan turut disuarakan Badan Bukan Kerajaan NGO agar pelantikan Muhammad Azmin tidak dipertikaikan. Dan kita tidak usah pertikaikan banyak. Sebab politik ini semua orang tahu bahawa is the permainan the art of the impossible. Tidak ada kawan kekal, tidak ada musuh kekal. Dan tiba masanya rakyat, jangan pertikaikan. Selepas ini kita mula bekerja. Dan saya yakin yang Amat Berhormat Menteri Besar yang baru dipilih ini looks forward. Past is past. Just look forward, insyaAllah. Yang saya yakin dan percaya Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor membuat keputusan demi untuk kebaikan pentadbiran kerajaan negeri Selangor dan juga rakyat secara keseluruhan. Seluruh rakyat negeri Selangor ni kena faham, lebih-lebih lagi daripada pimpinan parti-parti politik dalam negara ini. Sepatutnya pimpinan parti politik mencontohi Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sultan Selangor, saya yakin dan percaya bahawa Duli Tuanku tidak akan membuat keputusan sewenang-wenang. Pelantikan Muhammad Azmin sekaligus menolak impian Presiden PKR Datin Sri Wan Azizah Wan Ismail untuk menjadi Menteri Besar Selangor yang baru. Selain Muhammad Azmin, dua nama lain yang sebelum ini disebut-sebut sebagai calon adalah Iskandar Abdul Samad dan Dr. Ahmad Yunus Hairi.
Dengan pelantikan Muhammad Azmin itu, bekas Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim menzahirkan penghargaan kepada rakyat Selangor atas kepercayaan yang diberikan sepanjang 6 tahun menerajui pentadbiran kerajaan negeri. Beliau turut melahirkan kebanggaan dengan kerjasama serta komitmen pegawai dan kaki tangan kerajaan negeri, anak syarikat, agensi kerajaan dan badan berkanun yang membolehkan banyak perubahan dilaksana berbanding pada awal pertukaran pucuk pimpinan. Dalam satu kenyataan, Tan Sri Abdul Khalid bangga kerana dalam tempoh berkenaan Selangor dapat diurus berlandaskan prinsip-prinsip urus tadbir yang baik, terutama kompetensi, ketelusan, kebertanggungjawaban dan integriti. Dasar hasil negeri untuk rakyat yang diperkenal sejak 2008 menerusi pelbagai kebajikan di bawah agenda meraihkan ekonomi Selangor berjaya mencapai matlamat untuk mempertingkat taraf hidup rakyat, terutama kumpulan yang berpendapatan rendah dan sederhana. Sejak mengambil tampuk pemerintahan pada Mac 2008, kerajaan negeri telah membelanjakan lebih 1.6 bilion ringgit bagi pembiayaan skim bersifat kebajikan bagi sekurang-kurangnya 4 juta penduduk Selangor. Dalam tempoh 6 tahun juga, Rizab Simpanan Negeri berjaya ditingkatkan kepada 3.3 bilion ringgit dan menyumbang kira-kira 24% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Di bawah kepimpinan Tan Sri Abdul Khalid juga, kerajaan negeri turut mencapai persetujuan bersejarah dengan kerajaan persekutuan apabila 4 syarikat konsesi berkaitan industri air distruktur semula bagi mengembalikan aset air kepada rakyat. Plot kemelut Menteri Besar Selangor bermula dengan langkah Kajang Mac lepas. PRK Don Kajang dirancang sebagai laluan kepada Ketua Umum PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Besar Selangor yang baru. Lee Chin Che Adun Kajang secara tiba-tiba meletak jawatan pada 27 Januari 2014. Hasrat Datuk Seri Anwar terhalang disebabkan kes mahkamah dan isterinya yang juga Presiden PKR, Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ditonjolkan calon untuk PRK Kajang. PKR kecewa apabila Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim menandatangani MOU dengan Kerajaan Persekutuan untuk penstrukturan semula industri air. Ini menyebabkan PKR cuba menyingkirkan beliau. Sekutu PKR iaitu DAP mengumumkan sokongan terbuka terhadap pencalonan Datuk Seri Dr. Wan Azizah bagi kerusi MD. Nota tebal lebih 40 muka surat mengenai dakwaan salah laku Tan Sri Abdul Khalid didedahkan. Ini diikuti dengan surat tunjuk sebab Lembaga Disiplin PKR. Tan Sri Abdul Khalid dipecat daripada parti selepas enggan menghadap jawatan kuasa disiplin PKR. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah memperkenan Tan Sri Abdul Khalid kekal sebagai Menteri Besar hingga penggantinya dipilih. Tan Sri Abdul Khalid bertindak memecat 3 exco DAP dan 2 PKR. Sultan Selangor memperkenan pemecatan itu. Datin Seri Dr. Wan Azizah mendakwa memperoleh sokongan majoriti apabila 30 adun menyatakan sokongan kepadanya untuk dilantik sebagai Menteri Besar yang baru. Mesyuarat Pakatan Pembangkang sebulat suara bersetuju mencalonkan hanya Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Mursyidul Ampas Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat menerima keputusan Jawatan Kuasa PAS Pusat menarik balik sokongan terhadap Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Istana Alam Shah telah menerima permohonan Tan Sri Abdul Khalid untuk menghadap bagi menjelaskan situasi dan perkembangan semasa politik Selangor serta kedudukan beliau sebagai Menteri Besar. Tan Sri Abdul Khalid menyerahkan surat meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar kepada Sultan Selangor. Baginda menangguhkan peletakan jawatan Tan Sri Abdul Khalid sehingga pelantikan baru ditentukan. Tan Sri Abdul Khalid memaklumkan istana telah menghantar surat kepada ketiga-tiga parti pakatan menitahkan mereka menghantar lebih 2 nama serta tarikh akhir untuk mengemukakan nama-nama calon. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan menamakan isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah sebagai calon tunggal Menteri Besar Selangor yang baru adalah muktamad. PKR, DAP dan PAS disahkan sudah menghantar senarai nama calon kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Setiausaha Agong PAS, Datuk Mustafa Ali mengesahkan parti itu mengemukakan 3 calon untuk pertimbangan Sultan Selangor. Senarai berkenaan dihantar menerusi surahan tangan daripada pejabat Presiden PAS terus kepada pihak istana. Sultan Sharafuddin Idris Shah murka dengan tindakan PKR dan DAP yang ingkar terhadap titah baginda. Muktamar Tahunan Pemuda PAS sebulat suara mempertahankan Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor yang berintegriti serta mempunyai kredibiliti. Usul yang dibawa perwakilan Pemuda PAS Selangor, Hanafi Zulkafli itu mendapat sokongan kira-kira 700 perwakilan muktamar. Dan semalam, Adun Bukit Antarabangsa Muhammad Azmin Ali memberitahu menerima surat pelantikan sebagai Menteri Besar Selangor yang baru menggantikan Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim.
Sementara itu, dalam sidang media khas selepas istiadat mengangkat sumpah jawatan dan aku janji, Muhammad Azmin mendakwa tidak mengetahui secara mendalam perjanjian air antara Kerajaan Selangor dan Persekutuan ketika pentadbiran Tan Sri Abdul Khalid. Justru Menteri Besar Selangor itu memutuskan untuk meneliti semula perjanjian berkenaan. So I will have a meeting with the relevant authorities and also the heads of departments headed by Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri untuk mereka memberikan taklimat yang terperinci melihat perjanjian, semua perjanjian termasuk perjanjian konsesi air, dan saya ingat beri saya peluang dulu untuk melihat details yang telah dimuktamadkan. Bercakap mengenai pelantikan Exco baru di bawah pentadbirannya, Muhammad Azmin menjelaskan Sultan Selangor menitahkan perkara tersebut diselesaikan dengan seberapa segera dan majlis mengangkat sumpah dijangka diadakan Jumaat ini. Dengan perbincangan mengenainya diadakan bersama wakil PKR, PAS dan DAP. Bagaimanapun, kenyataan yang dikeluarkan Muhammad Azmin itu disambut dengan pandangan lain rakyat Selangor. Apa yang dimahukan rakyat, usaha dan kerjasama yang dibuat sebelum ini adalah untuk rakyat dan tidak patut diketepikan. Beliau juga mempunyai satu cara yang akan datang dan kita belum pasti lagi bagaimana cara beliau. Tetapi kita akan tunggu dan lihat, dan saya pasti beliau akan berikan yang terbaik kepada rakyat negeri Selangor ini. Tan Sri telah melaksanakan tugas dia sebagai Menteri Besar dan telah menandatangani. Saya rasa tidak ada jalan patah balik. Terus dengan melaksanakan perjanjian ini, dan saya nampak air ini adalah satu perkara penting dan bukan lagi boleh dipolitikkan. Saya nampak berkenaan dengan isu air ini, saya yakin Menteri Besar yang baru ni dapat menangani dan meneruskan agenda reformasi dan kebajikan bagi rakyat di Selangor dan tidak menghentikan program air percuma sebanyak 20 meter padu yang biasa diberikan. Kerana ini adalah merupakan suatu keringanan bagi meringankan beban rakyat. The water concession is very complex and it is very combined with the politics and state government. So I believe that he will bring about a good out of that contract, and if it is acceptable to the three parties of the Pakatan Rakyat. Kempen pilihan raya kecil Dun Pengkalan Kubur masuk hari ke-11 semakin rancak namun masih aman dan harmoni. Parti dan calon-calon terus mengamalkan kempen berhemah. Laporannya bersama Suzila Idayu Yaakob yang berlintas langsung dari Kompleks Perpaduan Jajahan Tumpat di Pengkalan Kubur, Kelantan. Silakan Suzila. Terima kasih Suhaimi dan Nonela. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kempen pilihan raya kecil Dun Pengkalan Kubur kali ini kekal aman tanpa sebarang provokasi. Polis dan juga Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sendiri menganggap kempen kali ini wajar dijadikan contoh kerana ianya berlangsung dalam keadaan yang tertib. Untuk membincangkan trend itu, kami mengalu-alukan kesudian pengurusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Terima kasih Tan Sri kerana sudi untuk bersama kami. Sama-sama. Ya, baik Tan Sri. Ramai yang beranggapan bahawa kempen kali ini adalah yang paling tertib. Apa yang boleh Tan Sri ulas? Memang laporan yang saya terima sama ada daripada pegawai-pegawai saya yang bertugas di SPR ataupun daripada Polis Diraja Malaysia, proses kempen yang telah bermula daripada 13 hari bulan dulu sehingga hari ini, tidak banyak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Dari segi bilangan laporan polis pun hanya 3 saja dan semuanya dapat diselesaikan secara berunding. Begitu juga teguran-teguran yang dibuat oleh SPR kepada parti-parti yang bertanding berkenaan dengan poster yang dipasang tidak teratur dan juga
billboard yang dipasang tidak begitu sesuai, melanggar undang-undang. Apabila kita panggil parti yang bertanding itu berbincang mengatakan perkara yang dibuat itu adalah melanggar undang-undang, alhamdulillah nampaknya semua parti-parti yang bertanding patuh dengan nasihat yang diberi oleh SPR, dan dengan itu saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada mereka yang memberi kerjasama yang begitu baik kepada SPR untuk menjaga keamanan semasa tempoh kempen ini. Dan setakat hari ini, berapa laporan yang diterima oleh SPR berhubung salah laku ketika berkempen, dan adakah ianya diselesaikan dengan secara rundingan sesama calon? Ya, itu saya kata tadi. Secara umumnya, laporan polis yang dibuat hanya 3. Tadi 3 laporan polis itu dapat diselesaikan dengan baik dengan kerjasama polis dan juga parti yang bertanding. Jadi secara keseluruhannya sehinggalah petang ini saya dimaklumkan bahawa proses kempen yang berjalan di sini begitu aman, dan nampaknya calon-calon yang bertanding pun menghormati lawan mereka dan tidak mengeluarkan perkataan-perkataan ataupun tuduhan-tuduhan yang sangat melampau. Jadi saya berharap tinggal beberapa hari lagi, iaitu kita punya hari pengundian pada 25 September. Saya berharap calon-calon yang bertanding dan juga penyokong-penyokongnya supaya menghormati undang-undang, peraturan-peraturan, etika-etika yang berkaitan dengan kempen pilihan raya ini. Dan saya berharap mereka berkempen tetapi hendaklah menghormati etika ataupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dan saya sendiri pun dah bercakap dengan mereka kepada calon-calon yang bertanding itu supaya menghormati satu sama lain, kerana lepas pilihan raya nanti mereka ni akan berjumpa juga secara selalu di kawasan ini, tempat bertanding ini. Jadi tak guna kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati calon lawan kita. Baik Tan Sri, apa persiapan pada hari pengundian itu nanti, dan adakah ada elemen-elemen baru dalam proses pengundian kali ini? Pada umumnya tidak ada. Proses pengundian seperti biasa, pengundi-pengundi mestilah tahu di mana tempat mereka mengundi. Ya. Saya berharap pengundi-pengundi yang berdaftar pada masa ini di mana pun mereka berada, supaya balik ke pangkalan kubur ini untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi, dan sebelum pergi ke pusat mengundi, keseluruhan-seluruhan yang ditetapkan, elok tahu tempat itu dengan cara SMS, dengan cara telefon, dengan cara email, supaya kita tidak menghabiskan masa berpusing-pusing mencari tempat mengundi. Jadi apabila sampai di tempat mengundi, terus pergi ke barong SPR, jangan pergi ke barong-barong yang tidak dibenarkan. Barong SPR kita ada komputer di situ, dan kita boleh semak di mana saluran mereka untuk mengundi. Dan proses mengundi tahun ini masih lagi menggunakan dawat kekal. Dawat kekal akan digunakan, dan pengundi-pengundi terpaksa mencelupkan jari telunjuk kanan, jari telunjuk kanan mereka ke dawat kekal SPR, dan setelah itu barulah kita memberi kertas undi, dan mereka boleh mengundi tanpa gangguan siapa-siapa pun, kerana undi itu rahsia dan tidak siapa yang tahu. Walaupun SPR kita tak tahu pengundi itu undi parti mana, calon mana, ya. Jadi jalankan tanggungjawab itu, jalankan tugas itu sebaik-baiknya untuk memastikan setiap pengundi yang berdaftar sebagai pengundi di pangkalan kubur ini menjalankan tugas masing-masing. Ya. Baik, soalan terakhir daripada saya, Tan Sri. Dijangka pukul berapa keputusan PRK Pangkalan Kubur ini dapat diumumkan? Well, dia ada 45 saluran, ada 11 pusat mengundi, dan jarak di antara satu sekolah dengan satu sekolahnya pun tidak begitu jauh. Dan kita menjangkakan secara tidak rasmi SPR boleh mengetahui
keputusan itu awal. Bagaimanapun saya dan SPR menghormati pengundi-pengundi di sini, penduduk-penduduk di sini yang mesti menunaikan solat maghrib, solat isya. Jadi solat isya ada lebih kurang 8 suku kan. Jadi saya menjangkakan paling baiklah supaya pegawai-pegawai SPR pun tidak terburu-buru dan calon-calon yang bertanding pun tidak terburu-buru. InsyaAllah kita akan umumkan pukul 9 malam. Jadi yang mereka yang nak beramal ibadat di surau, di masjid pun tidak terganggu. Dan mereka yang nak datang ke pusat penyembelihan undi pun tidak terburu-buru. Jadi insyaAllah pukul 9 kita akan umumkan keputusan pilihan raya kecil Pangkalan Kubur ini. Okey, baik Tan Sri, terima kasih kerana sudi untuk bersama National 5. Sama-sama. Berita seterusnya. Tidak sampai 40 jam sebelum hari sebenar pengundian berlangsung, calon dan parti-parti yang bertanding melipat ganda kempen menerusi program ceramah dan kempen dari rumah ke rumah. Pengarah Jentera Pilihan Raya BN Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, kesemua 12 pusat daerah mengundi BN akan mengadakan solat hajat malam esok bagi mendoakan kemenangan BN. Datuk Seri Mustafa yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan turut menasihatkan agar penyokong parti itu bertenang, menjaga keselamatan diri dan bersabar ketika berkempen. Kerja kuat tetapi dengan penuh sopan, penuh berhemah, jangan sekali-kali mencetuskan ketegangan perselisihan antara kita, ya. Jangan sekali-kali ada huru-hara di Pangkalan Kubur, dan saya mahu supaya kita menghormati undang-undang termasuk pihak polis. Dalam sidang media di Pangkalan Kubur, Datuk Seri Mustafa berkata, pelbagai kemungkinan boleh berlaku pada saat-saat akhir seperti provokasi dan ketegangan. Dalam kesibukan pilihan raya kecil DUN Pangkalan Kubur, Universiti Malaysia Kelantan mencatat nama dalam Malaysia Book of Records kerana berjaya mengadakan persembahan tarian menghadap rebab yang terbesar. Tarian menghadap rebab ini dipersembah 500 penari kumpulan Mak Yung Bunga Emas Sri Temenggung yang diberi nafas baru oleh UMK di bawah pimpinan Prof. Datuk Dr. Raduan Cik Ros selaku Naib Kansellor UMK. Majlis ini disaksikan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Sri Nazri Tan Sri Aziz. Tarian menghadap rebab merupakan warisan budaya Kelantan yang sudah hampir pupus. Mak Yung yang dibawa ke Kelantan lebih 200 tahun lepas telah diisytiharkan UNESCO sebagai warisan dunia sejak 2005. Namun ada pendapat mengatakan Mak Yung wujud sekurang-kurangnya 800 tahun dahulu. Dalam ucapannya, Datuk Sri Nazri berkata tahun 2015 negara akan menjayakan program Year of Festival. Justru UMK diminta bekerjasama menyalur kepakaran mengenai budaya dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Sekian lintas langsung dari PRK Pilihan Raya Kecil DUN Pangkalan Kubur dari Kompleks Jajahan Perpaduan Tumpat. Kembali kepada Suhaimi dan Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Suzila, dan kita ke laporan seterusnya. Pihak berkuasa tidak berkompromi dengan mana-mana individu berhubung kes kebocoran kertas soalan 4 subjek UPSR 2014. Menegaskannya, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dengan menyatakan siasatan dari segi jenayah diteruskan sehingga ke akar umbi. Mereka yang tidak bertanggungjawab bakal diheret ke muka pengadilan kerana melibatkan soal integriti. Saya telah beritahu kita tidak ada cover up. Kita tidak akan memberikan perlindungan kepada mana-mana pegawai kanan jika mereka terlibat, apatah lagi jika ada guru-guru besar atau guru-guru atau mereka-mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pembocoran ke-4 kertas. Sehingga semalam 14 individu yang ditahan berhubung kes kebocoran kertas soalan peperiksaan UPSR bagi mata pelajaran sains dan bahasa Inggeris dibebaskan dengan jaminan polis. Dalam masa yang sama, laporan yang diterima berhubung subjek bahasa Tamil dan matematik yang dilaporkan juga masih dalam siasatan pihak berkuasa.
Isu kebocoran kertas UPSR adalah bersifat individu dan berkaitan integriti terhadap pihak yang diberi amanah. Justru Timbalan Menteri Pendidikan 2 P. Kamaluddin melihat kebocoran tersebut tiada kaitan dengan kegagalan mematuhi prosedur operasi standard SOP dari mula hingga ke akhir proses peperiksaan. Bercakap di Georgetown, beliau menyatakan isu yang masih dalam siasatan polis itu hanya melibatkan beberapa guru. Check for the exam, what I said for the prosedurnya sama je. Di mana kelemahannya? Integrity. Beberapa. We have 420,000 teachers, Beberapa? 499, maybe 99.9% teachers have served and have done their level best. There is no two thoughts about it. Memang terbaik perkhidmatan guru-guru. Kita tidak boleh. Pihak kementerian juga telah memperketatkan SOP melalui jawatan kuasa bebas yang dilantik dan diketuai bekas Ketua Hakim Negara Tun Zaki Azmi. Jawatan kuasa bebas itu mengkaji SOP peperiksaan awam yang ditubuhkan bertujuan memantapkan operasi. Beliau juga menasihatkan orang ramai tidak menyebarkan sebarang maklumat yang tidak berasas berkaitan isu tersebut, sebaliknya merujuk kepada pihak berkuasa. Sehingga semalam, kertas-kertas yang berlaku kebocoran adalah sains, bahasa Inggeris, matematik dan bahasa Tamil. Orang awam boleh melayari laman web Lembaga Peperiksaan www.moi.gov.my/lp untuk maklumat rasmi dan terkini berhubung perkara ini. Pihak awam juga boleh menghubungi hotline UPSR 2014 Lembaga Peperiksaan di talian 03-8888-3601 atau 3551 atau 3908 atau 3520 atau 3030. Demi masa depan negara yang lebih baik, Datuk Seri Najib Tun Razak mahu melihat sasaran 60% daripada kanak-kanak dan golongan muda mengambil jurusan pendidikan dan kerjaya dalam sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Setakat ini jumlah pelajar yang mengambil aliran STEM adalah 42% berbanding aliran lain. We must have 60% of our kids in our education system to be doing STEM. And once you have that 60%, you will see that more and more of your population will be the future leaders. And this, the reference to the STEM crisis can be addressed. Bagi mencapai matlamat itu, Perdana Menteri berkata Malaysia telah melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk Sains untuk Tindakan, S2A, Minda Nobelis, program Buayan Kekerjaya serta program Permata Pintar. Beliau bercakap demikian pada pelancaran antarabangsa Global STEM Alliance di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB di New York, Amerika Syarikat. Sementara itu, Perdana Menteri berkata Malaysia sentiasa menggalakkan kesesamaan gender. Beliau percaya bagi menjadi sebuah negara yang berjaya, pembangunan Malaysia perlu inklusif dan mengiktiraf peranan wanita dalam semua peringkat. Memudayakan kesesamaan gender ini jelas terbukti dengan jumlah kemasukan wanita ke universiti kini meningkat kepada 70%. Malaysia juga melaksanakan program Kelab 30% bagi meningkatkan bilangan wanita di peringkat pembuat keputusan. Gerakan koperasi sekolah yang tersusun dan sistematik di negara ini membolehkan kejayaan di peringkat antarabangsa dilakar sekaligus menjadi rujukan juga kajian beberapa negara luar. Aplikasi strategi serta mekanisme pengurusan koperasi sekolah ini memberi minat kepada Thailand, India serta Fiji untuk mendalaminya di negara masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan perkembangan positif itu ketika berucap merasmikan sambutan Hari Koperasi Sekolah Peringkat Kebangsaan 2014 di Sekolah Menengah Kebangsaan Lenga Muar, Johor. Beliau yang juga Menteri Pelajaran menyatakan koperasi sekolah turut menjadi pilihan untuk dijemput membentangkan kertas kerja di peringkat antarabangsa. Sesungguhnya aktiviti yang dijalankan oleh koperasi sekolah memberikan impak yang bukan sedikit ke atas pembangunan modal insan negara. Asas perubahan koperasi sekolah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan latihan kemahiran secara hands-on kepada pelajar-pelajar, memberikan peluang kepada mereka untuk mempraktikkan teknik pengurusan perniagaan, perakaunan, penjanaan ekonomi dan perdagangan
yang dipelajari di dalam bilik belajar ke dalam dunia perniagaan yang sebenar melalui perlibatan di dalam koperasi sekolah. Dengan hanya 9 koperasi sekolah perintis pada 1968, jumlahnya kini mencecah sehingga 2,280 atau 96% daripada 2,376 sekolah menengah seluruh negara. Bagaimanapun, hanya 4% atau 96 sekolah menengah masih belum menubuhkan koperasi. Melalui bimbingan dan bantuan pihak angkasa, koperasi sekolah berjaya menyumbang perolehan RM312.9 juta dengan aset bernilai RM271.39 juta sehingga 31 Disember 2013. Hadir sama pada majlis ini Puan Sri Nuraini Abdul Rahman dan Presiden Angkasa Datuk Abdul Fattah Abdullah. Mengeluarkan kenyataan di laman sosial berhubung amaran bom membabitkan beberapa kawasan awam di Ibu Negara membawa padah kepada pekerja kargo Syafiq Abdul Wahid, 24 tahun. Tertuduh didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya Selangor. Bagaimanapun, selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Yasmin Abdul Razak, tertuduh mengaku tidak bersalah. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 505B Kanun Kesesaan kerana kenyataan berkenaan boleh menyebabkan kemarahan sehingga mengganggu ketenteraman awam. Kenyataan itu didakwa dilakukan tertuduh dalam akaun Facebook Persatuan Kongsi Gelap Melayu pada 24 Ogos lalu. Dalam komennya itu, tertuduh didakwa mengeluarkan amaran kepada pihak berkuasa yang tempat tertentu termasuk kilang arak di Shah Alam, Pusat Beli Belah Pavilion, Balai Polis Bukit Aman, Kuil Batu Caves dan Masjid Negara akan dibom. Hakim Yasmin kemudian menetapkan ikat jamin RM2,000 dengan seorang penjamin dan 30 Oktober depan ditetapkan untuk sebutan semula kes. Atas tuduhan menerima rasuah, seorang lagi pegawai kastam didakwa di Mahkamah Session Shah Alam Selangor. Muhammad Yusri Muhammad Jonet, 35 tahun, pegawai kanan kastam yang kini berkhidmat di cawangan pemeriksaan penumpang KLIA, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Nora Didah Ahmad. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Tertuduh didakwa menerima suapan RM300 daripada individu yang mempunyai urusan rasmi dengannya sewaktu berkhidmat di Unit Pencegahan Kastam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dari 2004 hingga 2013. Perbuatan itu didakwa dilakukan 27 Julai 2014 di Maybank Berhad Cawangan SS2 Petaling Jaya Selangor. Dengan pengakuan tidak bersalah itu, Hakim Datuk Nur Adidah kemudian menetapkan sebutan kes pada 30 Oktober depan dan tertuduh dibenarkan diikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin serta pasport diserahkan kepada mahkamah. Kerjasama semua pihak didik generasi muda bebaskan Malaysia dari rasuah. Ulu Baram, lokasi berpotensi dimajukan sebagai hak pengeluaran hasil pertanian. Rimbunan Kasih, sinar kehidupan peserta program. Itu antara paparan dalam lintas langsung negeri dari Sabah, Sarawak dan Melaka seketika nanti. Baik, terima kasih saudara kerana masih setia bersama Nasional 5. Dan seperti dijanjikan, hari ini kami bawakan 3 lintas langsung bersama rakam penyampai Rita Alisius Malik di studio RTM Sabah, Damia Cassandra Manja di Kuching serta Azizi Syaril di Melaka. Dan Rita, teruskan dengan perkembangan yang telah disediakan. Silakan. Malaysia bebas rasuah. Kenyataan ini tidak mustahil untuk dicapai sekiranya semua pihak sedia memberi kerjasama menangani jenayah rasuah. Ini termasuklah usaha untuk mendidik generasi muda agar benci dan menolak rasuah. Ini kerana mereka merupakan generasi yang akan menerajui kepimpinan negara. Menyedari bahaya jenayah rasuah dan kepentingan aspek pencegahan rasuah dalam kalangan pelajar, satu konvensyen Malaysia Bebas Rasuah bersama Badan-Badan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA, Anjuran Sekretariat Pencegahan Rasuah Universiti Malaysia Sabah UMS diadakan di Kota Kinabalu. Konvensyen ini disertai wakil-wakil pelajar dari 6 buah IPTA, antaranya Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Malaysia Terengganu UMT, Universiti Putra Malaysia UPM dan Universiti Teknologi Mara UiTM. Mengulas penganjuran konvensyen tersebut, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UMS, Profesor Madya Dr. Ismail Ali berkata, usaha itu bukan sahaja dapat memberi penerangan mengenai bahaya dan kesan jenayah kola putih itu dalam kalangan pelajar IPTA, malah menyemai jati diri dan rasa benci kepada rasuah. Kita percaya kalau
kesedaran tentang bahaya rasuah ini sudah kita serapkan dengan jayanya dalam kalangan pelajar. Apabila mereka keluar, saya percaya insyaAllah persoalan melupuskan itu mungkin tidak, tapi mengurangkannya akan dapat kita capai. Program seumpama itu yang diadakan di peringkat Institusi Pengajian Tinggi IPT amat bertepatan berikutan peranan institusi itu sebagai pusat pendidikan tertinggi negara dalam membentuk dan melahirkan masyarakat berintegriti tinggi dan berakhlak. Sesungguhnya usaha membenteras jenayah rasuah melibatkan semua pihak. Rasuah bukan sahaja boleh menjejaskan keselamatan awam, malah keselamatan negara. Sekian sumbangan bahan berita dari Sabah. Seterusnya kita beralih kepada rakan penyampai Damiah di Sarawak. Silakan. Terima kasih Rita di Kota Kinabalu. Kedudukan pada ketinggian lebih 1,000 meter dari paras laut serta kesesuaian tanah menjadikan kawasan Long Beruang, Long Peluan dan Long Banga di Ulu Baram berpotensi dimajukan sebagai hub pengeluaran hasil pertanian seperti di Kundasang, juga Ranau di Sabah serta Cameron Highland, Pahang. Keluasan lebih 600 hektar digunakan untuk program pembangunan pertanian moden yang bakal menggunakan mesin berteknologi tinggi. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pemodenan Pertanian Tan Sri Alfred Jabu menyatakan perkembangan itu sempena seminar memperkasakan politik Barisan Nasional Bertanggungjawab dan Membangun anjuran Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak Telang Usan di Miri. Program perintis itu mampu memberi manfaat kepada pembangunan komuniti setempat, terutamanya apabila wujudnya bandar baharu Telang Usan kelak. Bagi merealisasikan hub pengeluaran pertanian Tanah Tinggi Ulu Baram itu, kerajaan telah meluluskan kawasan seluas 20 hektar sebagai stesen pertanian Tanah Tinggi bersepadu. Tapak berkenaan untuk projek pembangunan infrastruktur seperti pejabat, bangunan sekolah termasuk Jabatan Pertanian, Imigresen, Balai Polis dan lain-lain dan dijangka dapat dinikmati dalam tempoh 3 tahun lagi. Tan Sri Jabu yang juga Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri Pembangunan Luar Bandar memberitahu projek berkenaan bakal memberi dimensi baharu kepada penduduk sekitar dari segi penjanaan ekonomi melalui pertanian dan pelbagai kemudahan yang disediakan. Dalam lawatan 2 hari ke Ulu Baram, beliau turut merasmikan projek bekalan elektrik mini hidro untuk disalurkan ke kampung sekitar Long Banga termasuk Long Peluan dan Long Beruang dengan peruntukan RM26 juta. Beliau yakin dengan adanya kemudahan elektrik serta pembinaan bandar baharu Telang Usan, stesen pertanian yang berpotensi menjadi pusat pengumpulan akan dapat sama menyumbang dan memberi peluang kepada penduduk di luar bandar mengeluarkan produk-produk yang dapat dibekalkan kepada bandar ini. Baik, saudara, setakat ini sahaja laporan dari Bumi Kenyalang dan untuk laporan seterusnya kita bersama Azizi di Melaka. Terima kasih rakan tugas dari Sarawak. Usaha yang digerakkan dalam mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan masyarakat di negeri ini mula menampakkan perubahannya sejak projek Rimunan Kasih di Serkam dijalankan pada Mei tahun lalu. Program digerakkan pengurusan Majlis Agama Islam Melaka MAIM dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah mengubah kehidupan peserta lebih baik juga selesa. Bila dah dapat rumah kat sini pun alhamdulillah lah, terjamin jugalah masa anak-anak apa semua, sekolah pun dekat. Dulu saya tak ada motor, sekarang pun saya dah dapat mampu beli motor daripada gaji yang 1,000 ni lah. Untuk sementara ni saya kerja sini dah setahun 4 bulan. Untuk masa sekarang tengok keadaan kat sini okey lah, baik lagi. Tak ada apa-apa yang menyakitkan orang kata. Semua mampulah boleh dimiliki semua daripada gaji 1,000 tu. Okay, setakat ni so far okey, bagus lah. Bagi saya sikit sebanyak pun mengubah taraf hidup kan. Tak ada susah sangat banyak kan. Lepas tu okey lah, rumah dia pun baik. Lagi apa, dekat dengan tempat kerja kan. So jimat kita punya perjalanan daripada rumah ke tempat kerja tu. Macam saya nak ramai 6 orang, tapi semua dah sekolah menengah lah. Alhamdulillah lah, duduk sini alhamdulillah lah. Tak ada apa yang orang kata. Yelah, dulu kita rasa susah kan bila menyertai program ni. Alhamdulillah lah. Sebab kita bekerja di sini, suami kerja dekat luar kan. Jadi 2 dah mata pencarian tu. Alhamdulillah lah, membantulah juga kita keluar daripada kepompong, kemiskinan apa semua kan.
Ternyata kejayaan program yang baru saja mencecah usia setahun lebih ini mampu menjadikan peserta lebih positif dalam mengubah kehidupan masing-masing. Kegembiraan yang dinyatakan sebahagian peserta ini disifatkan mewakili keseluruhan mereka yang turut serta dalam program. Melaka merupakan negeri kedua selepas idea Datuk Seri Najib Tun Razak direalisasikan di Tanjung Besar, Kuala Lipis, Pahang sebagai perintis. Projek di Serkam Darat ini merangkumi dua bahagian pembangunan melibatkan keluasan 14.164 hektar dengan kawasan perumahan seluas 8.094 hektar serta 6.07 hektar khusus untuk pertanian dan ternakan. Kerjasama ini juga melibatkan MAIM dengan syarikat Iris Corporation Berhad untuk tanaman rock melon dan ternakan ikan jet perch selain keli dan talapia. Setiausaha MAIM Muhammad Yusof Abu Bakar sendiri mengakui projek yang dilaksanakan ini mencapai objektif serta visinya dalam tempoh masa ditetapkan sejak dilaksanakan Mei tahun lalu. Malah, peserta juga menjadi petani moden selama 5 tahun dengan mengikat kontrak bersama syarikat Iris Corporation Berhad untuk melaksanakan kerja-kerja peternakan dan pertanian. Syarikat Irish bertanggungjawab memasarkan hasil tanaman serta ternakan peserta. Okey, kat sini kita ada tembikai, rock melon. Yang ni tanaman utama lah. Kita ada ditanam di 16 greenhouse lah. Rumah hijau yang mana setiap minggu 2 rumah hijau akan dituai lah. Selain tu kita ada ikan jackfruit. Ikan jackfruit ni ikan yang selalu dijual di restoran makanan yang agak mewah, yang mana kita satu masa kita bela sebanyak 50,000 ekor. So sekarang dia tempoh harvest dia lebih kurang 8 bulan, kita dah dapat hasil sekali hari itulah, 2 sebulan yang lepas lah. So maknanya kalau sekilo atau seekor tu lebih kurang sekilo berat dia, sekilo minima harga di ladang RM30. So kalau 50,000 ikan jackpot je ada 1.5 juta sekali tuai lah. Selain tu dia ada juga ikan talapia, ikan keli dan pokok-pokok sampingan lah, aloe vera, halia, nangka, keladi dan macam-macam yang ditanam untuk memaksimumkan lah pendapatan hasil ladang. Projek ini juga telah dibiayai Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri sebanyak RM24 juta bagi membangunkan infrastruktur dan prasarana yang merupakan sebahagian daripada strategi Lautan Biru Kerajaan untuk membasmi kemiskinan. Sementara RM3 juta pula dibiayai kerajaan negeri melalui MAIM yang bertanggungjawab menyediakan tapak. Konsep projek rimbunan kasih ini sedang dalam perancangan untuk digunapakai kerajaan negeri untuk dibangunkan di semua kawasan Dewan Undangan Negeri dengan beberapa penambahbaikan bagi membantu golongan miskin. Setiap bantuan yang disalur pastinya bagi membantu kumpulan yang memerlukan menyara kehidupan yang lebih baik. Bunyinya agak klise, tetapi itulah realiti yang perlu diakui semua pihak. Setakat ini saja laporan dari Melaka. Kembali semula ke Studio 3, Angka Sepuri bersama rakan penyampai. Baik, terima kasih Siti Azza Sarmani langsung dari Jabatan Meteorologi sebentar tadi. Dan sekali lagi kami kongsikan fokus utama Nasional 5. Atas berkenan Sultan Selangor Muhammad Azmin Ali angkat sumpah jawatan Menteri Besar Selangor ke-15. Malaysia sasar 60% golongan muda ambil jurusan pendidikan STEM. Keluar kenyataan lancar misi bom pekerja kargo didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya. Ella dan juga saudara, setakat ini sahaja Nasional 5 edisi 23 September 2014. Layari RTM iStream, RTM Portal dan RTM Mobile untuk mendapatkan siaran Best 5-10 sepenuhnya. Saya Suhaimi Muhammad. Dan juga saya Norlela Muhammad Nur. Seterusnya kita bersama Redwin Robin di pentas Grandstand Best 5-10 6 petang. Nasional 5 terus kepada anda.
Terima kasih Norlela dan Suhaimi dengan paparan Nasional 5 itu tadi. Saya Reni Robin bertemu kembali dalam Best 510 edisi 6 petang. Teka-teki Menteri Besar baru Selangor terjawab hari ini apabila ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Antarabangsa Muhammad Azmin Ali mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar di hadapan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Istiadat Majlis Angkat Sumpah Jawatan dan Ikrar Aku Janji serta penerimaan surat cara pelantikan Menteri Besar berlangsung di Istana Alam Shah, Bandar Diraja Kelang jam 10.42 pagi tadi. Muhammad Azmin, 50 tahun, mengambil alih jawatan Menteri Besar Selangor daripada Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim yang memegang jawatan itu lebih 6 tahun bermula 2008. Malaysia tersenarai negara ke-6 mudah terdedah kepada jenayah cyber. Malaysia Computer Emergency Response Team merekodkan jenayah cyber meningkat dari 9,986 kes tahun 2012 kepada 10,636 kes pada 2013. Pengguna telefon pintar yang mempunyai sistem perisian Android dan peranti mudah adalah antara yang paling mudah terdedah kepada serangan cyber itu. Antara negara lain yang turut tersenarai mudah terdedah kepada jenayah cyber ialah Hong Kong, Taiwan dan Emirat Arab Bersatu. Seorang lagi pegawai kastam didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini membabitkan kesalahan menerima rasuah. Muhammad Yusri Muhammad Jonet, 35 tahun yang berkhidmat di cawangan pemeriksaan penumpang KLIA, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Tertuduh didakwa menerima suapan RM300 daripada individu yang mempunyai urusan rasmi dengannya sewaktu berkhidmat di unit pencegahan kastam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dari tahun 2004 hingga 2013. Sementara itu, di Mahkamah Session Petaling Jaya, pekerja kargo Syafiq Abdul Wahid didakwa atas tuduhan mengeluarkan kenyataan di Facebook berhubung amaran bom membabitkan beberapa tempat awam di ibu negara. Kenyataan itu didakwa dibuat tertuduh dalam akaun Facebook Persatuan Kongsi Gelap Melayu pada 24 Ogos lalu. Tertuduh mengaku tidak bersalah.